Dalam video ini kita akan belajar bersama-sama berkenaan dengan direct and joint variation. Dalam bahasa Melayunya, ubahan langsung dan ubahan gabungan. Sebelum kita pergi ke lebih lanjut, kita perlu ada beberapa konsep yang asas, iaitu rate, ratio dan proportion. Apa itu rate? Rate, kalau kita nak faham, macam 1 jam kita dapat habiskan 5 soalan. Okey, itu adalah rate. So kalau ratio, 1 nisbah kepada 5 ataupun 1/5. 1 nisbah 5 bermaksud 1 jam kepada 5 soalan, sama juga 1/5. Okey. Proportion. Apa itu proportion? Proportion adalah equation di mana kita nak bagi tahu 2 atau lebih ratio. Okey, kalau 1 jam kita dapat hasilkan 5 soalan. So kalau 2 jam 10 soalan. Kalau 5 jam 25 soalan. So bila mana kita tahu semua ini adalah proportion yang sama, iaitu 1/5, 1/5, 1/5. Okey. So set dalam kepala yang kita perlu ada konsep yang asas, rate, ratio dan proportion, supaya kita akan faham untuk topik variation. Okey. So direct variation, bahasa mudahnya adalah bila mana sesuatu bahan itu bertambah, maka sesuatu bahan yang lain pun akan bertambah. Kita contoh macam tadi, 1 jam 5 soalan. So kalau 4 jam, 1 ke 4 kita naik 4 kali ganda. So 5 soalan darab 4, so akan jadi 20 soalan. So kenaikan dia adalah sama. Okey, sama juga kalau kita kurangkan. Contoh kalau 10 jam kita dapat hasilkan 40 soalan. So kalau 5 jam, so daripada 10 ke 5 kita bahagi 2. So 40 soalan tadi bahagi 2 dapatlah 20 soalan. Okey. So dalam topik ini kita faham yang rate tadi, ratio tadi, proportion tadi, semuanya melibatkan operasi darab ataupun bahagi. So kita tengok dekat sini, taxi fare RM1.2 untuk 1 km. So kalau 2 km, so kita darablah 2. Kalau 8 km, kita darablah 8, dapatlah RM9.60. Baik, yang Y over X ni apa? Okey, Y over X ni kita tengok pada dekat sini. Okey, Y over X ini cuba kita assume ataupun kita jadikan semua ini dalam bentuk koordinat. So maknanya ni X, yang ni Y kan. So koordinat kita ada X dengan Y. So let's say kita nak dapatkan cari gradient. Okay, so gradient kita tahu M, betul? M sama dengan, let's say lah saya ambil koordinat 1 dengan koordinat 2, 2 RM2.4 dengan 4 RM4.8. So Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. So awak akan dapat 1.2. So 1.2 ini adalah merujuk kepada gradient. Dan kita tahu gradient, pergilah panjang mana sekalipun, pendek ke, tengah apa, dia punya separuh ke, okey, gradient punya value tetap sama. So kalau 1.2, so panjanglah macam mana sekalipun tetap 1.2. So dalam topik ini, gradient okey, dijadikan ataupun dinamakan sebagai constant of proportionality. Okey, so itu adalah constant lah. So dan dalam isu ini, memandangkan kita melibatkan kenaikan dua-dua pihak, so kita mesti mula daripada kosong. Sebab logik lah, kalau contoh
kosong jam, so kita tak adalah dapat siapkan beberapa soalan kan, so maknanya kosong soalan. Okay, so kalau let's say lah macam ni kat sini, yang ni pun ada gradient juga, straight line, tapi adakah ini boleh masuk dalam variation? Tak boleh, sebab kalau kita ikut logik, boleh ke dalam kosong jam kita boleh hasilkan 10 soalan? Kita tak mula apa-apa lagi, kita ni dah siap dah 10 soalan, so tak boleh lah, sebab tak logik. Okay, so nak bagi logik, kita akan mula daripada kosong-kosong dan dia akan menghasilkan straight line, dan gradient kita dijadikan sebagai constant. So kita tengok pada sini, untuk variation punya relation, simbol dia adalah y varies directly as x, okay, ataupun y is proportional to x. So ni lah yang variation relation tu, cara nak sebut dia, y is proportional to x ataupun y varies directly as x. Okay, so kita nak kena cari constant. So kita tahu yang y over x adalah gradient betul, dan gradient juga adalah constant. So kita ambil simbol k, so kita tahu k adalah constant. Okay, so bila kita rearrange dia untuk jadikan y sebagai subjek, sebab selalunya y adalah benda yang kita nak tahu apa nilai dia, dan x benda yang kita dah diberi. Okay, so y sama dengan k darab x. So ini adalah equation form untuk topik variation, specifically untuk direct variation. Baik, cuba kita tengok formula-formula yang kita tahu. Okay, contoh, saya bagi satu contoh, area of circle. Okay, area of circle. Okay, area of circle adalah pi r kuasa 2, betul? Okay, so let's say lah kita kata area adalah benda yang kita nak cari, dan radius adalah benda yang diberi. So kita jadikanlah y sama dengan pi x kuasa 2. So kita rearrange dia, y per x kuasa 2 sama dengan pi, dan kita tahu pi sentiasa ada dalam formula area, betul? Bermaksud pi ni adalah constant kita. Okay, pi ni adalah k kita. So daripada sini kita boleh tahu yang bukan y varies directly as x sahaja, kita boleh juga dapat y varies directly as x kuasa 2 dan kuasa yang bertambah. So daripada situ, in general kita boleh katakan yang y varies directly as x power of n, di mana n mestilah bermula daripada 1, dan dia mestilah dalam bentuk nombor bulat ataupun pecahan. Okay, so kalau n1 bermaksud x kuasa 1, yang ni lah. Kalau n2 x kuasa 2, dan n3 x kuasa 3. 1/2 x kuasa 1/2 boleh juga ditulis dalam, kalau awak tengok x kuasa 1/2 ni apa? Square root of x. Okay, so kalau 1/3 cube root of x. Okay, so ini adalah relation of variation, tapi bila mana kita nak buat pengiraan, kita perlu jadikan dia sebagai equation. So macam ini, y sama dengan k darab square root of x. Yang ni y, yang ni pun samalah. Yang ni y sama dengan k darab x kuasa 2. Okay, so untuk dalam subtopik direct variation, itu je lah konsep yang awak perlu tahu. Okay, konsep yang awak perlu tahu iaitu k adalah constant of proportionality, dan untuk mendapatkan k, kita kena y over x, y dibahagi dengan x, dan constant mesti kita kena check dia mesti bermula daripada 0,0 dan menghasilkan straight line, barulah kita boleh menggunakan gradient.
itu sebagai constant. Okey, jom kita buat latihan. Determine whether y varies directly. Nampak dia dah bagi clue kat sini. Varies directly as x or square root of x. Then write the relation in the form of variation. The form of variation. Okey. Baik, jom kita buat. Okey. So daripada sini kita boleh nampak dan kita boleh analyse di mana bila y over x kita tidak mendapat constant, nampak nilainya berlainan. Tapi bila y over square root of x nilainya semua sama. Okey, so daripada sini kita boleh bagi tahu yang y does not vary directly as x. Okay, dan kita boleh bagi tahu satu lagi, y varies directly as square root of x. Hence y, kita buat tukar dalam bentuk simbol lah. So inilah jawapan dia. So y varies directly as square root of x. Okay, sebab form of variation. Kalau dia kata equation form, so y equals to k times square root of x. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, it is given that p equals to 32 when q equals to 4. Express. Okay, bila soalan express, kita mesti letakkan jawapan dalam bentuk equation, di mana p dalam sebutan q. P in terms of q, maksudnya p sama dengan apa sahaja yang dalam term itu ada q. Okay, untuk soalan A, kita tengok p varies directly. So kita tahulah dia adalah simbol macam ni. Okay, q kuasa 3. So diberi nilai p dan q, so maknanya dia suruh kita cari constant. Okay, so p sama dengan k darab q kuasa 3. So p over q kuasa 3 sama dengan k. So kita akan dapat k sama dengan 1/2 ataupun 0.5. Dan dia suruh express, so kita bagi tahu lah p sama dengan 1/2 q kuasa 3 ataupun boleh ditulis dalam bentuk perpuluhan, p sama dengan 0.5 q kuasa 3. Untuk soalan B, so sama juga jalan kerja dia. So p sama dengan k darab square root of q. So kena hati-hatilah bila mana kita nak tukarkan ayat ataupun perkataan kepada mathematical form. Kita kena fahamlah square root of q tu macam mana. Okay, so kita akan dapat k sama dengan 16. So p sama dengan 16 darab square root of q. Okay, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Okay, macam tadi dia suruh express. Untuk soalan macam ni dia suruh calculate the value. Okay, bila mana value of s bila t 64, value of t bila mana s 0.28. Okay, sebelum tu dia dah bagi dah nilai s dengan t untuk kita dapatkan constant ataupun k. Jom kita cari sama-sama. Okay, so sebelum tu kita kena dapatkan dululah constant dia. So kita masukkan nilai dan kita dapatlah k sama dengan 2/5 ataupun 0.4. So kita kena tulis balik supaya kita tahu yang constant dia adalah 2/5 untuk s varies directly as cube root of t. Okay, so sebab dia t kuasa 1/3 ataupun cube root of t. Alright, so kita carilah nilai s bila t 64. So kita akan dapat s sama dengan 8/5. Okay, ataupun dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Baik, so B, kita masukkan nilai s untuk cari nilai t. So kalau bila awak dah dapat sampai macam ni, cube root of t sama dengan 0.7. So cube lawan dia power. So kalau cube 3 lawan dia power of 3. So kita kuasakan 3. So dapatlah jawapan 0.343. Okey, jom kita ke soalan yang melibatkan apa panggil? Application. Okey, dalam real life application. Okey, so kalau kita guna kaedah dalam kefahaman variation, so kita bagi tahu lah h varies directly as t square
dan kita cari nilai constant dengan nilai h dan t yang diberi. So kita akan dapat nilai constant kita k sama dengan 1.25 ataupun 5/4. So kita salin balik dalam equation dia, h sama dengan 5/4 t kuasa 2 sebagai rujukan untuk kita selesaikan apa yang dia nak. So dia nak time taken in seconds. So kita kena check unit juga. Kalau second lah. Kalau tiba yang ni second, yang ni minit, so kita kena convert kan. So yang ni second, alhamdulillah. Okey, so kita kira. Okey, so konsep ini pun perlu ada, iaitu bila kita square root kita mesti ada plus minus, dan kita tahu dalam masa tak ada negatif. So kita bagi tahu lah t is not equal to -6, but t equals to 6. Okey, selain itu, seperti mana yang kita tahu dalam topik ini kita perlu ada basic tentang rate, ratio dan proportion. Kita boleh juga menggunakan method yang melibatkan proportion, okey, ataupun ratio. Okey, macam mana? Okey, so by concept of proportion, kita tahu yang memandangkan ratio dia sama. Okey, so apa yang kita nak cari dengan apa yang diberikan. So height over time square. Yang ni pun kena hati-hati juga sebab time square. Okey, so h1 dibahagi dengan t square 1 sama dengan h2 bahagi dengan t kuasa 2. Okey, so kita masukkan nilai 5 dengan 2, dan yang ni yang next punya information, dan kita buat pengiraan macam biasa. So kita akan dapat jawapan yang sama juga. Okey, so boleh tak pakai mana-mana kaedah? Boleh, tak salah pun. Okey, so awak nak guna kaedah kefahaman variation ataupun awak nak guna kaedah kefahaman ratio and proportion. Okey, sekarang kita masuk kepada joint variation. Baik, untuk joint variation kita pilihlah mana-mana formula yang kita tahu. Contoh area of triangle. Okey, area of triangle adalah setengah darab panjang darab tinggi, betul? So area adalah benda yang nak cari. So y, contohlah y, atau okay, y, ataupun kita boleh gunakan a lah. So y over p t, sebab kita buat turun p darab t ke bawah akan jadi bahagi. So sama dengan 1/2. So kalau awak tengok dekat area triangle always ada 1/2, dan 1/2 ni always constant. Constantnya adalah nilai yang fix, yang takkan ubah pada sesuatu formula. Okay, macam formula triangle dari dulu sampai sekarang tetap 1/2, tak pernah berubah. So kalau area lainlah pula dia punya constant dia. Okay, so kita tahu yang y per p darab t sama dengan k, which is k kita adalah 1/2 lah. So kita tahu yang 1/2 ni adalah constant, so kita jadikan simbol k. So daripada sini kita boleh faham yang untuk joint variation, so lebih daripada 2 variables, as long as dia bagi tahu varies jointly, okay, as x kuasa m and z kuasa n. So kita faham yang dalam relation macam ni lah, y varies directly. Sebab apa directly? Sebab dua-dua ni dekat belah atas, dia tak ada perpecahan. Kalau awak tengok tadi direct variation pun dia bahagian atas, maksudnya dia bahagian numerator, tak ada per denominator. Okay, so itu adalah varies directly. Sebab nanti awak akan jumpa varies jointly yang akan ada atas dengan bawah. Sebab kita ada satu lagi, iaitu varies inversely. Okey, so macam biasa bila melibatkan dua atau lebih variable, kita perlu carikan constant juga. Okey, so y sama dengan macam yang ni, kita ubah dia tadi, so y sama dengan k darab p darab t. Okey, sama je konsep dengan direct variation. Boleh faham Kita teruskan kepada soalan teruslah. Okey, dia kata calculate the constant k for each of the following.
So dia kata P varies directly, nampak? Directly. S, Q kuasa 3 dan R kuasa 1/3 ataupun cube root of R. Okay, so kita carilah. Okay, so bila kita dah buat pengiraan, soalan dia suruh calculate the constant sahaja. So kita tak perlulah express dalam bentuk equation. Okay, tapi kalau awak tulis pun tak salah. Okay, so macam biasalah, kita kena equatekan dia, jadikan dalam bentuk equation form. So P sama dengan K, Q kuasa 3 darab cube root of R. Masukkan nilai, make sure jangan salah masuk lah. Okay, so kena hati-hatilah. 5.18 untuk P, 1.2 untuk Q, 216 untuk R. So kita akan dapat K sama dengan 1/2. Okay, tapi kalau dia suruh express, kita kena tinggalkan jawapan dalam yang ni lah, dia punya equation dia yang ada nilai K dah. Okay, so untuk soalan B, sama juga kaedah dia, tapi kena hati-hati tengok apa yang dia directly ni. Okay, so P sama dengan K darab Q darab R. So kita masukkan nilai dan kita akan dapat nilai K sama dengan 10/9. Okay, Alhamdulillah. Kita teruskan the next soalan melibatkan real life application untuk joint variation. Okay, so yang ni kita kena cuba carilah. Okay, bolehlah awak pause dulu, cuba cari. Lepas tu nanti awak play, awak tengoklah jawapan sama ke tak. Tada, sama tak? Okay, constant dia adalah 5 dan X adalah 16 dan Y adalah 0.3. Okay, Alhamdulillah, simple kan? Okey, jom kepada soalan pengakhiran untuk topik direct and joint variation. Lagi satu soalan melibatkan live application. Okey, macam biasa, pause dan cuba buat, kemudian cek jawapan. Tada! Cek, sama tak? So, A, dia nak relation between A with X and Y. So relation dia adalah A varies directly as X and Y. Okay, so kalau dia minta equation, so bunyilah equation. So A equals to K times X times Y. Okay, kalau relation yang ni lah. Okay, so B, so dia suruh, dia kata dia planning untuk nak potong second triangle di mana base dia iaitu X increase sebanyak 20% dan height ataupun Y dia turun, kurangkan sebanyak 10%. So apa percentage perubahan itu pada area second triangle? So macam biasa kena cari constant dulu. So kita cari constant 1/2. So by right kita tahulah sebab triangle memang constant dia 1/2. So inilah formula triangle yang takkan berubah sampai bila-bila. Okay, so dia kata X increase by 20%. So asal dia punya percentage dia adalah 100%. So naik sebanyak 20%. So dia akan jadi 120. Okay, 120%. So 7 darab 120 per 100. Sebab ini kan peratus. So dapatlah sama dengan 8.4. Dan Y dikurangkan 10%. So jadilah 90%. So 4 darab 90 per 100 dapatlah 3.6. Dan kita carilah area untuk second triangle, kita akan dapat 15.12. So kita ambil the latest area bahagi dengan the previous area darab 100 untuk kita nak tengok berapa perubahan dia. Kalau dia lebih daripada 100 bermaksud ada peningkatan. Kalau dia kurang daripada 100 maknanya dia ada penurunan. So kita dapat 108. So maknanya ada kenaikan. So kita bagi tahulah dia increase sebanyak 8%. Habis, Alhamdulillah. So saya harap video ini dapat membantu dan memberi manfaat untuk awak semua. Okay, untuk topik subtopik direct and joint variation. Okay, selamat membuat latihan dan kita akan jumpa ke video yang seterusnya
berkaitan dengan inverse direction. Terbalik, inverse variation. Okey, terima kasih.